Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. InsyaAllah hari ini kita nak sembang sikit tentang tabakhirul qaus, atau bahasa Melayunya dipanggil perasap busur. Jadi ada yang mengkiaskan perasap busur ni dengan perasap keris, atau bahasa yang lebih masyhur dipanggil mandi keris. Baik, apakah hukum tabakhirul qaus dan adakah ia thabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, sebelum tu insyaAllah saya kenalkan sedikit peralatan yang saya akan guna. Pertama, inilah dipanggil mibkhara ataupun mabkhara. Ia adalah alat yang kita akan guna untuk tabakhir, atau lebih mudah dan lebih masyhur dipanggil bakhur. Bakhur ni sebenarnya kayu out lah yang kita nak bakar tu nanti, yang akan menghasilkan asap tu. Okey, jadi out yang jenis saya akan guna adalah jenis out majlis. Ini antara, saya bukan review produk tapi antara yang sahabat saya review kepada saya, antara yang wangiannya masya-Allah menusuk kalbu. Baik, antara bahan-bahan penting yang kita perlu adalah arang. Kemudian semestinya lah oud. Baik, cara dia untuk kita tabakhir ni, pertama kita kena bakar arang ni. Jadi arang sebenarnya, arang yang jenis ni memang mudah terbakar. Jadi dia tak perlukan masa yang lama lah untuk kita bakar. Baik, kita nampak kalau macam dia menyala tu kan, tu maknanya dah boleh. Jadi ada sebahagian sahabat-sahabat kita, dia tunggu arang ni jadi putih keseluruhan baru dia letak out tu. Tapi kalau saya tak tunggulah. Sebab apa? Tujuan atau maksud yang kita nak hasilkan tu terhasil bila mana kita tak tunggu pun sampai arang tu bertukar jadi putih. Baik, kemudian kita letakkan out kita. Baik, sebenarnya tatayyub ataupun berwangi-wangian ni antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun antara perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita enhance atau kuatkan lagi dia punya aroma, kita boleh gunakan perfume oud, intense oud. Ini Amirul Oud yang saya guna. Insya-Allah dia akan menaikkan lagi aroma dia. Atau boleh juga kalau nak gunakan misk. Baik, antara hadis yang sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis daripada Hadrat Sayyidina Anas radhiyallahu an. Kata beliau bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Baik, antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka daripada dunia. Jadi hari ni kita maklum kan, kita ni tinggal dalam dunia, banyak perkara-perkara di sekeliling kita yang menarik minat kita, yang mendatangkan keinginan kita untuk sama ada memiliki atau melihat atau menyentuh dan sebagainya. Tetapi antara perkara dunia yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nisa, iaitu wanita. Jadi sebab tu wanita ni satu anugerah yang perlu kita hargai dan kita jaga dengan baik. Kemudian at-tib ni adalah wangi-wangian. Sehingga kan thabit juga dengan hadis Nabi bahawa Nabi melarang untuk kita menolak. Sekiranya kita diberikan minyak wangi, maka kita ditegah untuk menolak. Idza 'urida raihan fala taruddaha. Sekiranya kita diberikan wangian, janganlah kita menolaknya. Baik. Kemudian apakah ada hadis yang menthabitkan tabakhirul qaus, perasap busur? Sebab apa, busur ni juga adalah antara senjata lah, bahkan ia antara senjata yang latihannya digalakkan di dalam Islam, sehingga digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwah ar-ramyun, ala innal quwwah ar-ramyun, ala innal quwwah ar-ramyun. 3 marat, 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tapi tuan-tuan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, adakah ada sabit dengan tabakhirul qaus? Jawapannya adalah tidak ada. Tapi apakah hukum kalau kita nak juga tabakhirul qaus kan? Jadi kita ikut hukum asal. Kalau niat kita untuk raihah tayyibah, untuk wangian yang baik, maka hukumnya harus. Tapi sekiranya kita sabitkan tabakhirul qaus ni, perasap busuk ini dengan sesuatu ada fadilat yang istimewa, dan kita sabitkan pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya haram. Kerana apa? Tidak ada
tidak disabitkan kepada Nabi, tidak disabitkan dengan mana-mana kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat, bahayalah kan kalau kita sabitkan sesuatu yang tidak sabit pada Nabi kan. Nabi SAW bersabda, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja ke atasku, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Dan juga sebenarnya tib ataupun berwangi-wangian ni, tabakhir ni antara kaedah lah kan. Kalau kita lihat di kaedah yang dulu, kaedah yang zaman dahulu ataupun para sahabat juga yang sabit dengan athar para sahabat, bahawa mereka mewangikan masjid, rumah-rumah mereka dengan kaedah tabakhir ni. Dan juga wangi-wangian ni banyaklah dia punya fadilat, seperti yang diriwayatkan ataupun dinukilkan daripada kalam Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'dad. Kata Imam Ibn Qayyim, kanat ar-ra'iha at-tayyibah ghada' ar-ruh wal-ruh matiyatul quwa wal-quwa tazdadu bi at-tib. Wangian yang harum ni kan, wangian, bauan yang harum, bauan yang wangi ini, dia sebenarnya santapan rohani, santapan bagi roh. Dan roh ni dia mencetus kekuatan, dan kekuatan pula tazdadu bi at-tib, dia dapat ditingkatkan dengan wangi-wangian. Sebab tu hari ini sangat digalakkan perkara yang sunat untuk kita berwangi-wangian, khususnya bila kita pergi masjid, bila kita duduk dalam majlis ilmu, bila kita solat. Hatta tuan-tuan dan sahabat-sahabat, apa saja perkara-perkara kebaikan yang kita buat, hendaklah kita sertakan dengan wangi-wangian. Apatah lagi memanah. Sebab tu tuan-tuan sahabat-sahabat, dalam kitab Furusiah Muhammadiyah juga ada dituliskan bahawa antara sunat, antara adab untuk pergi ke lapang sasa adalah kita pakai wangi-wangian. Seperti mana kita pergi majlis ilmu, kita pergi ke tempat yang baik-baik, sedangkan majlis memanah ni juga dihadiri oleh para malaikat, maka lebih-lebih lagi lah digalakkan untuk kita pakai wangi-wangian. Jadi insya-Allah setakat ni saja perkongsian saya. Jadi siapa-siapa yang nak perasak busur atau tabakhirul qaus ni, jaiz dengan niat, boleh, diperbolehkan, diharuskan dengan niat untuk mewangikan busur. Tapi kalau niat dia niat yang selain daripada tu, seperti adanya fadilat-fadilat yang khusus dan disabitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya haram. Bahkan kalau kita sabitkan pula dengan kita asapkan busur ni, ada datang manfaat khusus. Contohnya macam busur jadi lebih kuat, ataupun panahan akan jadi lebih tepat, ataupun panahan tidak akan tersasar, maka ini lebih-lebih lagi bahayalah, sehingga boleh mendatangkan kepada syirik. Sebab apa? Kita meyakini adanya entiti lain yang boleh membawa mudarat ataupun membawa manfaat selain daripada Allah SWT. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berpegang teguh dengan sunnah, kerana Nabi SAW bagi tahu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, dia cinta pada aku. Dan Nabi SAW bagi tahu, siapa yang cinta pada aku, dia akan bersama aku dalam syurga. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita untuk ihya'is sunnah, untuk hidupkan sunnah ini, mudah-mudahan Allah SWT memberi kita ganjaran kelebihan yang besar. Nabi SAW bagi tahu, Masya Allah, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahid. Siapa yang berpegang teguh bi sunnati 'inda fasadi ummati, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika zaman rosaknya umat, ketika zaman kerosakan umat ini, falahu ajru 100 syahid, maka baginya pahala 100 pahala syahid. Jadi zaman sekarang ni zaman fasad lah kan. Hari ni bila kita amal sunnah, orang tengok kita gharib, pelik. Pelik lah dia ni kan, pelik. Ni zaman agama dah kembali seperti mana dulu, menjadi pelik di pandangan mata awam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk istiqamah dalam mentaati perintah-perintah Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.